Semenjak dahulu, negeri Pahang dikenali penggemar durian seluruh negara sebagai negeri tumpuan, khususnya ketika musim durian. Kini, durian Pahang bukan sahaja menjadi kegilaan penggemar durian tempatan sahaja, malahan sudah menjadi sebutan serata dunia sebagai antara negeri pengeluar durian terbaik seperti Musangking, Duri Hitam, D24 dan lain-lain variasi. Keenakan durian tidak dapat disangkal lagi kerana menjadi kegemaran segenap lapisan masyarakat negara ini. Durian atau nama saintifiknya Durio Zebitinus Murr tergolong dalam keluarga Bombaceae dan terdapat di seluruh negara. Khazanah ini dikenali di setiap peringkat dan lapisan masyarakat. Secara tidak langsung, membuka mata dunia mengenai keunikannya. Anugerah ini juga memecahkan tembok prestij buah-buahan tempatan di peringkat global dan mula digemari penduduk dunia. Kini, hampir 200 variasi durian didaftarkan Jabatan Pertanian Malaysia. Antaranya, variasi komersial seperti D24, D99, D145, D168, D160, D197 dan bermacam-macam lagi. Usaha Pharma dalam memasarkan durian, sama ada durian tempatan atau durian kampung, itu paling mudah bahasa pasarnya, ataupun durian kelun. Durian kelun seperti Musangking, D197, 101, Blackthorn, itu beza dua lah. So, Pharma lebih memokus kepada durian kampung lah. Durian kampung yang kebanyakannya inferior quality lah, quality yang tak stabil. So biasanya kurang mendapat sambutan lah pada masa kini sebab dah ada saingan daripada durian kelun. So pihak Pharma menyediakan sama ada Pharma membuat perjanjian dipanggil forward agreement. Kita akan bersama dengan pihak petani-petani untuk menjual daripada Pharma lah, sama ada pada harga tetap ataupun harga pasaran. Itu satu. Jika petani ada akses kepada logistik, kita sediakan luang-luang pasaran di pasar tani kekal, di pusat gerai buah-buahan segar untuk menjual terus di tempat tersebut. Ataupun apabila kita mengadakan pesta-pesta jualan seperti jualan terus daripada ladang, My Best Buy, kita menjemput petani-petani menjual terus supaya mereka dapat menikmati margin yang lebih tinggi tanpa memerlukan faktor orang tengah. Dalam masa yang sama juga, seperti kita ada sebelum ni, kita membuat pemprosesan. Kalau petani tersebut tak boleh menjual terus, kita membeli dan Pharma akan memproses menjadikan paste ataupun pulp ataupun tempoyak. Kepada tiga produk lah. Dan selepas itu Pharma akan menjual balik kepada usahawan-usahawan lain yang akan memproses paste tersebut menjadikan produk akhir. Rauk menjadi pusat pengeluaran utama durian bagi negeri Pahang. Daerah ini mempunyai kawasan penanaman durian berkeluasan 11,201.2 hektar dan pengeluaran sebanyak 70,650 tan metrik bernilai RM1.3 bilion. Musangking, D24, Duri IOI dan durian kampung adalah variasi popular yang ditanam di sini. Variasi durian seperti Musangking, IOI dan D24 berada di kedudukan teratas permintaan daripada penggemar tempatan dan luar negara. Tidak ketinggalan durian kampung yang tetap masih disukai kerana faktor harga dan rasanya. Salam. Ya pilih bang. Ini D2. Pemilik kebun Musangking berkata, permintaan tinggi pelancong yang berkunjung ke Rauk dan Bentong semata-mata untuk menikmati raja buah itu menyebabkan pihaknya terpaksa memikirkan alternatif lain menjadikan ia tidak bermusim. Buah macam ni isi tak banyak.
Ni okey. Kebiasaannya di semenanjung Malaysia, musim durian antara Jun hingga Ogos. Namun, berikutan musang king kini menjadi produk pelancongan negara, menyebabkan perlu memikirkan alternatif bagi menjadikan ia tidak menjadi buah bermusim dan boleh dinikmati setiap masa. Okey, silakan. Musimnya tidak sampai lagi sebenarnya, musim yang kemuncaknya, tetapi di Azmi Musang King Bentong, insya-Allah buah durian ini sentiasa ada, tak putus-putus sepanjang tahun. Di kedai saya ini disediakan pelbagai variety durian terdiri daripada Musang King, D24, D2, IOI, kampung kawin, kampung dan pelbagai lagi, ya. Bergantung kepada keadaan di kebun lah. Mana yang ada kita akan keluarkan. Okay, saya dah mula berniaga daripada tahun 2012 setelah bersara daripada Angkatan Tentera Malaysia. Inilah kerjaya saya selepas bersara. Dan memandangkan tidak ramai Bumiputera yang mencuburi dalam bidang ini, jadi saya pada mulanya ingin mencuba. Tetapi alhamdulillah boleh dijadikan punca pendapatan, boleh menjana pendapatan, ya. Malaysia mengekspor sejumlah 23,381 tan dengan nilai RM108.2 juta ke beberapa negara seperti Singapura, Hong Kong, Amerika Syarikat, China dan Vietnam. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan menyenaraikan Pahang sebagai pengeluar utama durian negara dengan mengeluarkan sebanyak 89,916 tan. Dan saya ingin bercerita sedikitlah berkenaan bagaimana penglibatan Pharma bersama agensi di bawah Kementerian Pertanian mendapatkan akses pasaran, kebenaran kemasukan ke negara China. Ini sebenarnya target kita yang utama sebab itu adalah pasaran yang paling besar. Kalau ikutkan di dunia, negara China merupakan 90% pengguna untuk pasaran ekspor buah, dan sekarang pun dikontrol oleh Thailand lah sebab dia dengan lamanya dengan logistik yang agak dekat. Okey, mula-mulanya adalah pihak China datang ke Malaysia pada tahun 2008 untuk menilai kesediaan Malaysia dari segi ladang kita ni, sama ada telah diakreditasikan MyGap, ladang yang dijaga dengan baik mengikut standard dunia. Dan apabila telah setuju bersama Jabatan Pertanian, barulah kita pergi kepada stage yang kedua, pemprosesan. Sebab kebenaran mengeksport ke China yang utama kita tu adalah paste sejuk beku, dan sekarang baru kita dapat durian whole fruit sejuk beku. Sejuk beku semua, bukan dalam bentuk segar. Di Pharma merupakan pusat yang pertama di Malaysia yang telah mendapat sijil kebenaran untuk mengeksport ke negara China, iaitu pada tahun 2010, dan seterusnya mengeksport secara komersial pada tahun 2011. Dan ini yang target kita yang terakhir, bukan yang ini. Kita memerlukan durian segar supaya kita boleh bersaing head on dengan negara Thailand. Dan itu yang terbaik lah kalau kita boleh dapat. Dan dalam situasi ini kita masih lagi berbincang G2G dengan kerajaan negara China, prosedur pula bagaimana boleh mengeksport ke negara China durian segar yang selama ni kita tak dapat, hanya negara Thailand yang mendapat lah. Kalau kita dapat, insya-Allah market kita akan lagi besar di negara China lah. Untuk mengimport ke China, durian harus memenuhi standard kebersihan tertentu, jangka hayat yang sangat lama dan pakej yang sangat baik untuk melindunginya dalam pengangkutan antarabangsa. Kedua-dua durian penuh dengan tempurung dan palpa. Durian harus cepat beku dan dibungkus dengan vacuum.
Pembekuan cepat. Buah durian harus dibekukan dengan cepat oleh mesin pembekuan cepat nitrogen cair pada suhu negatif 196 Celsius dalam 3 hingga 8 jam setelah dikumpulkan untuk mengekalkan warna dan rasa aslinya. Pembungkusan vacuum. Buah dan palpa durian utuh harus dibungkus vacuum untuk jangka hayat yang lebih lama. Beberapa kilang pemprosesan durian menggunakan teknologi pembungkusan kulit vacuum VSP untuk memanjangkan jangka hayat sambil menghadirkan penampilan palpa durian 3D yang sangat bagus. Untuk perancangan masa depan, pihak Pharma akan bersama rapat dengan pengusaha durian ataupun petani dan juga pemproses durian atau kadang-kadang mereka juga adalah pengeksport durian. Dalam usaha ini, pihak Pharma akan lebih menumbuhkan atau memfokuskan kepada market-market atau pasaran-pasaran yang kita telah kenal pasti yang sangat berpotensi untuk durian Malaysia. Kita akan teruskan usaha kita di tradisional adalah di negara Singapura. Itu lebih kurang 60% lah daripada ekspor durian kita. Tapi lebih utama adalah negara China dan Hong Kong. Di negara China saya maksudkan kerana apa? Sebab sekarang 90% adalah dikuasai oleh Thailand. Jadi kita sangat berpotensi untuk mengambil sedikit. Saya rasa sekarang ini lingkungan dalam 5% adalah pasaran daripada durian Malaysia. Saya menjangkakan kita boleh pergi kepada 10 ataupun 15% di masa hadapan. Oleh itu, kita akan lebih banyak mempromosikan ke negara China. Tapi kita tak lupakan kepada pasaran lain seperti pasaran di Europe. Di Europe walaupun kecil buat masa ini, disebabkan komuniti Asia, kebanyakan pengguna ataupun yang pelanggan kepada durian kebanyakan adalah etnik Asia sebenarnya. Saya pernah juga pergi ke Melbourne pada tahun 2004. Kita menghantar durian sejuk beku dalam bentuk sebiji ke Australia, dan apabila kita membuat ujian pasaran di pasar-pasar di sana, kita dapati kebanyakan yang datang adalah komuniti-komuniti Asia yang telah bermasyarakat di Australia, di Melbourne, seperti Vietnam, Thailand, Malaysia ataupun China. Kebanyakan saya mendapati mereka lah yang lebih berminat. Jadi kita tidak dapat nafikan walaupun kita luas pasaran, tapi pengguna utama sebagai besar masih lagi etnik Asia lah. So kita akan lebih kepada etnik-etnik kalau di Europe, di mana etnik tersebut berada. Kita akan fokus ke negara-negara dan terutama bandar-bandar tersebut lah. Dan seperti saya kata tadi, kita masih lagi utamakan negara China. Sebab pasaran tu masih bagi saya tak di-tap sepenuhnya buat masa ini. Istilah durian segera, ekspres atau pintas sudah sinonim dengan teknologi cantuman dewasa durian. Setiap kali musim durian, pastinya penggemar raja buah itu tidak sabar menanti kemunculan pelbagai jenis durian yang enak dan sedap. Malah, raja buah turut menjadi kegilaan pelancong asing dan datang ke negara ini, dan ada yang sanggup terbang ke Malaysia semata-mata mahu menikmati keenakan buah yang berprestij itu. Menyedari hakikat itu, Pejabat Pertanian Daerah Raub yang terkenal dengan kawasan tumpuan penanaman durian Musangking memperkenalkan TCDD. Konsep asasnya adalah menggantikan variasi pokok durian yang tidak dikendaki kepada variasi yang lebih ekonomik dan mengikut pilihan usahawan tani sendiri. Antara variasi yang menjadi pilihan ialah variasi D197, D24, D198, durian duri hitam dan pelbagai lagi variasi yang dikendaki usahawan. Teknik ini juga digunakan untuk mencantum variasi baru yang mempunyai ciri lebih baik dan ada nilai komersial. Sistem pengakaran yang sudah tersedia dan stabil menjadikan ia satu bonus besar untuk tembusaran pokok durian. Seterusnya, mampu menghasilkan durian seawal 4 hingga 5 tahun selepas cantuman dijalankan. Okey, untuk pengetahuan semua, pengeluaran durian tahunan di Malaysia adalah sebanyak 377 juta tan metrik setahun. Ini adalah data daripada Jabatan Pertanian Malaysia pada tahun 2018.
Penyumbang utama durian di Malaysia adalah berada di Pahang, iaitu di daerah Rau, berkeluasan sebanyak 11,000 hektar dan pengeluarannya adalah sebanyak 70,000 tan metrik setahun. Maka jumlah keseluruhan pokok durian yang ditanam di Malaysia adalah sebanyak 1.5 juta pokok dan hanya 36% sahaja yang ditanam musang king. Jadi berdasarkan laporan daripada Jabatan Pertanian Malaysia pada 2018, trend tanam musang king sangat ketara. Kita mempunyai kemampuan ekspor ke peringkat global seperti di China, Singapura, Amerika Syarikat, Vietnam dan lain-lain lagi yang kita tidak mampu penuhi. Permintaan di China sangat tinggi dan Malaysia setakat ini hanya mampu supply sebanyak 4% sahaja daripada permintaan dan Thailand mendahului kita sebanyak 95% dan lain-lain adalah 1%. Ini menunjukkan bahawa masih ada ruang yang besar untuk kita ekspor ke peringkat global. MK World telah membangunkan formula kaedah Einstein untuk menjana ultra high income. Ini dapat membantu kepada pengusaha, kepada pekebun macam mana caranya untuk mendapat pendapatan yang tinggi dengan kaedah formula kami. Apa itu formula kaedah Einstein? Pertama, formula ini E equivalent to M2 C darab SQ ganda 2. Apa itu E? E ialah earn ultra high income dalam ringgit Malaysia. M adalah musim. So dengan kaedah teknologi kami, durian dapat berbuah 2 musim dalam masa setahun. C adalah cepat. Bermaksud kita tidak perlu menunggu begitu lama untuk mendapatkan hasil durian. Jadi dengan kaedah kami boleh mempercepatkan durian berbuah di dalam masa 36 bulan dengan menggunakan teknologi Einstein yang kami bangunkan. S adalah keluasan tanah yang kami maximise di dalam penanaman musang king. Kami tidak mahu tanah anda dibazirkan. Jadi kami menggunakan satu formula untuk memaksimumkan penanaman di dalam satu tapak per ekar. Kita ada Q adalah kualiti buah yang dihasilkan, ada buah yang berkualiti A+ untuk digunakan untuk ekspor. Itulah standard yang kami keluarkan daripada pihak MK World. Dan Q yang kedua ialah kuantiti per pokok, yang mana kami boleh memaksimumkan pengeluaran ataupun production setiap pokok dengan menggunakan teknologi kami. Itulah teknologi yang kami bangunkan dan dapat membantu ramai orang di luar sana. Kelon durian. So hari ini saya nak menceritakan kepada anda di luar sana tentang kelon durian. So apa yang dikatakan kelon durian? Kelon durian ni ialah pokok yang telah mendapat akreditasi daripada Jabatan Pertanian. Yang mana kelon ini didaftarkan di Jabatan Pertanian, baru kita namakan kelon. Kelon durian. Contohnya musang king yang dipanggil kodnya D197. Kalau duri hitam D200. Jadi macam mana kita mengkategorikan kelon-kelon tersebut? Okey, untuk pengetahuan anda di luar sana, di belakang saya adalah pokok kelon musang king. Kelon musang king ini sebenarnya berasal daripada Tanah Merah, Pulau Raya, Kelantan. Daripada asal benih kelon ini yang berusia 200 tahun, kita mengambil sion ataupun ranting ataupun mata tunas pokok yang asal itu dicantumkan dengan pokok penanti, iaitu pokok penanti ini ialah durian kampung ataupun durian hutan. Maka bila cantuman itu dilakukan di nursery ataupun di mana-mana, okey, cantuman itu setelah kita cantuman itu ada 3 yang popular, okey. Pertama cantuman mata tunas,
cantuman baji dan cantuman CC ataupun cantuman Sion. Di Malaysia, kebanyakan para petani ataupun pengguna menggunakan cantuman jenis CC ataupun menggunakan Sion atau menggunakan ranting, dan ini sangat popular di Malaysia berbanding dengan negara Thailand. Mereka banyak menggunakan 95% adalah cantuman secara baji. Okey, untuk kaedah seterusnya, cantuman undo. Cantuman undo ini kita buat di lapangan. Bermakna kita menanam pokok penanti di tapak ladang kita. Setelah pokok itu membesar 3 kaki hingga 4 kaki, maka kita akan melakukan cantuman di lapangan dengan mana-mana klon yang kita kehendaki. Contohnya musangking ataupun duri hitam ataupun tupai king ataupun IOI dan sebagainya, dan boleh dilakukan di lapangan. Mengapa kami ataupun mengesyorkan agar perkara ini dilakukan sedemikian? Kerana salah satunya ialah proses pertumbuhan kekuatan pokok itu akan berlaku dengan begitu pesat dan cepat. Jadi cantuman, kita hendak pastikan cantuman yang kita lakukan di lapangan hendaklah dipantau dan dipastikan tidak berlakunya jangkitan daripada serangan serangga ataupun kulat yang mana menyebabkan cantuman kita mati dan sebagainya. Okey, ramai tanya apakah bantuan yang perlu kita berikan kepada usahawan-usahawan baru yang ingin berjinak dalam penanaman musangking. Baiklah, sebenarnya anda perlu tahu di manakah anda berada. Adakah anda jelas dengan matlamat kenapa sebenarnya anda memilih untuk mengusahakan projek musangking berbanding dengan tanaman-tanaman komersial lain. Yang kedua adalah adakah anda cukup pengetahuan. Okey, daripada situ kita akan menilai adakah anda telah bersedia untuk menguruskan satu projek tanaman komersial ataupun anda sebenarnya kekurangan tenaga kerja ataupun teknologi untuk membesarkan buah durian. Sebagai sebuah syarikat yang sentiasa memberikan sokongan dan bantuan kepada pengusaha ataupun usahawan musangking, maka kami menyediakan khidmat nasihat percuma untuk anda semua mengetahui apakah kedudukan anda. Adakah anda benar-benar bersedia ataupun anda sebenarnya hanya mempunyai niat sahaja ataupun minat sahaja untuk membuat ataupun mempunyai matlamat yang jelas. Daripada situ kita akan memberikan khidmat latihan dan juga konsultansi bagaimanakah ingin membangunkan sebuah projek yang berjaya. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan menjangkakan pengeluaran durian negara meningkat kepada 443,000 tan menjelang 2030 berbanding 384,170 tan pada 2019. Pahang, Johor dan Sarawak adalah 3 negeri penyumbang utama kepada pengeluaran durian negara, dengan Pahang mengeluarkan sebanyak 89,916 tan, Johor 87,838 tan dan Sarawak 34,650 tan. Lima destinasi ekspor utama negara ialah Singapura, Hong Kong, Amerika Syarikat,
China dan Vietnam. Dan pada 2018, Malaysia mengeksport sejumlah 23,381 tan dengan nilai RM118.2 juta. Bagi memastikan kesegaran buah sepanjang perjalanan ke China, durian Musang King yang berkualiti tinggi dibawa terus dari dusun ke kilang dan diproses pada hari sama. Selepas menjalani proses, buah akan dibungkus dengan kaedah pack vacuum sebelum diletakkan di bilik sejuk beku yang bersuhu negatif 18 darjah Celsius yang membolehkan durian bertahan hingga 6 bulan. Kini terdapat 14 kilang pemprosesan durian sejuk beku bagi whole fruit di seluruh negara yang mendapat kelulusan pentadbiran Am Custom Republik Rakyat China. Kita dah membuat market study, hanya pasaran China lah yang paling banyak mampu menyerap pada harga premium. That's why untuk masa ini kita lebih berfokus kepada negara China lah, sebab mereka bersedia membayar pada harga premium. That's why untuk durian premium Malaysia, terutama saya Musang King dan yang seperti yang lain-lain juga, seperti Blackthorn dan IOI 101, memang kita utamakan negara China. Kita tak mengeksport durian kampung untuk ke negara China. Hanya yang bernilai tinggi supaya kita membezakan market pharma, segmen pharma dengan segmen Thailand. That's why kita pergi kepada premium price. Itu yang kita kejar di negeri China lah. Dan dalam masa sama kita juga menggalakkan supaya sebahagian daripada ladang ataupun dusun yang dipunyai oleh orang-orang kampung ini ditukarkan kepada durian kelun supaya mereka boleh menikmati harga yang lebih tinggi sebagaimana kawan-kawan mereka yang menanam durian kelun. Saya memberikan satu perumpamaan yang mudah. Durian kampung atau durian kelun, kita perlu menunggu 1 tahun untuk mengeluarkan hasil. Tapi kawan kita yang menanam durian kelun boleh mendapat harga maybe sampai 25, kalau Musang King boleh sampai RM30 sekilo. Sedangkan durian kampung biasanya di bawah RM10. Jadi bagi saya personally adalah lebih baik mereka sama-sama mendapat nikmat harga yang lebih tinggi jika mereka menanam durian yang kelun yang lebih baik. Because menunggu tarikh sama, menunggu dia sama, tapi kenapa mendapat hasil yang rendah. So berubahlah kepada durian yang pada harga yang boleh dapat harga yang lebih baik, iaitu durian kelun. Dan ada bermacam-macam yang boleh dipilih. Daripada durian sekarang ni dah lebih 200 variety durian kelun. So boleh pilihlah mana yang mereka gemari. Tapi yang paling penting beralih perlahan-lahan ke durian kelun yang mendapat pulangan yang lebih baik. Itu yang harapan saya lah bagi pihak farma.